Hey guys, what's up? Assalamualaikum. Selamat datang ke Bob Perspective. Hari ni kita ada buat special sikit. Kita bersama dengan guest kita, Mr. Faizal Mokhtar. Apa khabar bro? Baik, Alhamdulillah. Apa khabar semua peminat-peminat Bob? Jangan lupa like, share dan subscribe Bob. Bob. Okay. Oh, aku dekat situ Kau kat sini framing dia macam ni. Okay, fist bump. Lain lah kalau orang tengok video dia terbalik, aku dapat belah sini. Okay. Apa cerita bro? Sebelum tu, kau tengah buat apa sekarang? Sibuk dengan podcast aku tengok dah sampai berapa dah? 30 lebih, dah dekat 40 podcast. Aku sebenarnya target atau KPI podcast ni simple je. Aku kalau boleh nak buat satu hari satu episod. Oh, okay. So far dapat. Apa dia? So far dapat satu hari satu episod tu. Dapat sebab aku punya plan ni lah, aku ada buffer, aku ada simpanan 3 episod sebelum aku release. Oh iyalah. Ha. So itu je lah buat masa ni. Ke ada apa-apa lagi? Oh, itu sebenarnya sampingan aja yang podcast tu untuk aku banyakkan konten online selain daripada benda-benda aku up dekat social media. Tapi aku punya kerja utama macam biasalah, aku buat penulisan iklan, copywriting untuk klien. Oh ya, okay. Tu kerja hakiki aku sekarang tu lah, aku buat iklan. Oh, copywriting lah. Copywriting. Sebab in demand kan masih PKP ni. Okay. Pada yang tak kenal Faizal ni, dia ni memang kawan lama saya lah. Dan apa yang saya kenal seorang Faizal Mokhtar ni adalah seorang yang sangat boleh dikatakan mahir dengan komik lah. Ilmu pengetahuan tentang komik, terutama US lah. Boleh kata macam tu ke? Boleh. Aku terima. Sah. So hari ni aku nak membincangkan dua benda yang aku suka dan kau suka. Maksudnya kita cuba untuk jadikan satu topik. Tapi dua-dua benda ni pun kita dua-dua suka. Cuma karaoke. Kau lebih fokus pada Bukan? Aku tak minat. Oh, aku tak minat. Okey. Komik lah ni, komik lah. Macam kau lebih cenderung komik kan. Aku lebih cenderung, channel aku lebih cenderung filem. So jadi aku nak buat satu topik lah untuk perbincangan kita saja. Boleh? Aku tengok. So topik dia adalah aku tengok Malaysia masih belum berjaya buat satu filem superhero kita punya yang betul-betul boleh dibanggakan lah. Maksudnya bukan komedi, tak ada safety net nak pakai pelawak untuk jadi pelakon utama. Maknanya betul-betul go all out sebagai superhero macam Indonesia dah buat Gundala contohnya. So punya persoalan dia kalau dari sudut perspektif Faizal Mokhtar, Faizal perspektif. Padahal sangat. Apakah yang kau rasa perlu ada atau production kat Malaysia ni perlu mold dia macam mana? Idea dia kalau kau boleh share lah. Okey. Terima kasih Bob di Bilik Berita. Ada kat Bilik Berita sekarang kan? Ya, Tuan. Okey. Daripada prop kat belakang ni nampak macam Bilik Berita lah. Sebenarnya jawapan tu, soalan tu jawapan tu panjang. Tapi saya cuba ringkaskan lah sebab slot kita pun tak berapa lama sangat. 3 benda. Yang pertama, sebelum kita preparekan dia punya production set, sebelum kita preparekan dia punya story dan sebagainya, kita kena ingat satu benda ni penting, iaitu market. Market kita sebenarnya bukan tak bersedia, bukan tak nak, bukan tak mahu, bukan orang kata tu tak minat. Cuma market kita ni adalah satu market yang sangat kritikal. Market sangat kritikal sebab jangan kata filem superhero tau, filem apa pun kalau kita buat, belum keluar sekalipun, baru tengok trailer, diorang dah kritikal. Jadi pembikin filem ni, kalau nak buat cerita superhero, bayangkan macam mana dia punya kegusaran. Iaitu membawa kepada perkara kedua, iaitu komersial. Adakah filem superhero yang berlatar belakangan sosio budaya, yang berlatarkan sejarah berdasarkan tradisi Melayu ni semua boleh jual? Sebab bukan kita tak pernah buat, kita pernah buat. Dan selalunya bila buat, diorang buat yang komersial lah. Ada lucu lah, ada cinta lah, Dan nombor 3, untuk ke arah itu, kita seakan-akan ikut. Kita tunggu market sana dulu meletup, baru kita nak buat. Sebenarnya kalau kita fikir, kita dah ada cerita superhero Melayu yang original, lama dah dulu sebelum Marvel start, sebelum Hollywood start, kita dah ada lama. Masa tu dah komersial lah sebenarnya. Apa tu? Cerita P. Ramlee bagi aku ada cerita superhero tau. Macam bagi aku, cerita favorite superhero,
Cerita favourite superhero aku yang 6. 6 Jahanam. 6 Jahanam tu antara favourite engkau dan aku juga sebab dia ada unsur-unsur superhero. Yang serius tau. Yang serius. Dia tema dia ada layer. Okey lah, tapi yang aku nak cerita sini mungkin lebih fokus kepada superhero yang kita tahu dia punya acuan superhero yang berkostum dengan treatment superhero yang macam tu tau. Memang 6 Jahanam tu ada unsur-unsur superhero. Nak ikutkan macam Tombiruo pun ada unsur superhero juga. Memang superhero lah pun Tombiruo tu. Cuma dia punya appearance, treatment itu bukan macam superhero Marvel, DC punya tu. Aku ceritakan dari sudut tu lah. Superhero yang ada kostum, yang proper punya treatment. Itu jawapan aku. Itu jawapan aku tadi. Market sebenarnya sangat kritikal. Kalau kita buat sekalipun, dia jawapan jujur aku lah. Dia akan menjadi sesuatu yang sangat bermasalah. Sangat bermasalah. Tapi kalau kau nak aku buat, kalau aku yang buat, aku akan buat dengan cara yang betul-betul profesional, bermula dengan bajet lah. Buat filem superhero ni yang serius, yang bukan lawak, yang bukan parody, yang bukan dia ikut daripada sana, dia bajet dia kena besar. Sebab kita punya elemen, kita punya unsur, kita punya budaya, dia banyak main prop, banyak main research, pelakon-pelakon pun kena power. Kau bayangkanlah cerita hero yang aku suka ialah cerita yang ada hero lah. Yang aku suka cerita Puteri Gulung Ledang yang ada Hang Tuah tu. Tapi kalau kau cerita yang modern punya superhero, yang ada kostum, yang ada cape, yang ada logo kat dada apa semua tu, itu sebenarnya bukan budaya kita tau sebenarnya tu. Itu budaya barat. Tak, maksud aku tak semestinya ada cape, ada logo. Contoh macam satu lagi selain Gundala tu ada satu lagi production dekat sana. Dia gunakan elemen-elemen macam mitos lama-lama dia, dewa-dewa dia. Masih ada kostum. Apa nama dia? Aku lupa lah. Nanti aku Ini masih dalam universe yang sama lah ni. Jagat raya Gundala ni. Bukan jagat. Bukan universe yang sama, universe lain. So aku tu dia punya superhero tu kita tak semestinya nak macam kostum macam diorang lah. Maksudnya tapi benda, faham tak, dia punya treatment superhero tu dia ada elemen-elemen cerita superhero tu ada. Tak semesti kita nak buat sebiji macam tu. Jadi kalau kau nak buat filem superhero, macam mana? Apa yang kau akan buat? Macam manakah treatment cerita? Macam manakah pendekatan dia? Okey, pendekatan dia aku akan mula dengan simple lah. Aku akan mula dengan aku buat untuk market mana? Aku buat untuk market Malaysia ke untuk market luar? Malaysia dulu. Aku takkan buat untuk market Malaysia bro. Malaysia. Aku tak nak buat untuk market Malaysia. Aku tak nak buat. Sebab market Malaysia kecil, berisiko, tak balik modal dan sangat kritikal. Sebab ada 2-3 effort nak buat filem superhero sebelum ni atau cerita TV superhero ni, dia memang tak berjaya lah bro, gagal lah. Itu yang aku concern tu. Itu yang aku cuba kita nak bincangkan. Jadi kau cakap kat sini memang kita tak boleh buat untuk tak boleh buat. Tak boleh buat. Memang bukan mustahil, tapi tak boleh buat dalam masa terdekat ni. Okey, Satria Dewa Gatot Kaca. Nanti kau Gatot Kaca. Pernah tengok? Gatot Kaca. So memang dia bawa ciri-ciri atau elemen-elemen dia Nusantara, Indonesia. Betul. Masih boleh buat. Ya, kau tahu tak? Kau tahu tak kenapa dia boleh buat? Sebab dia benda ni ada satu ekosistem tau. Dia ada satu roadmap ataupun blueprint yang besar. Dia berani buat sebab market kat sana very open ended dan orang memang ada sejarah yang kaya dan luas tentang superhero-superhero diorang. Macam kau tengok Gundala, macam kau tengok Gatot Kaca tu kan. Diorang punya backstory since the 60s dengan 70s lagi. So sampai sekarang bila dia revive dalam bentuk movie, orang boleh appreciate. Kalau kita punya superhero, kalau kau tengok komik-komik media seni kan from the 60s dengan from the 70s dengan 80s kan. Kalau kau tanya budak baru, diorang tak boleh ingat dan kita tak ada base yang kuat untuk buat cerita superhero tau. Aku bagi satu contoh yang paling senang orang faham, iaitu macam contoh Captain Malaysia dengan Keluang Man kan. Kalau ada pun aku nak buat, kalau aku dipaksa untuk buat, aku akan buat dua ni aja. Aku akan buat Captain Malaysia, aku akan buat Keluang Man. Sebab apa? Satu, dia komersial, dua, dia ada sejarah yang kuat, dan tiga, dia ada portfolio yang cantik untuk aku jadikan filem. Commercially success, kalau aku nak buat ialah Captain Malaysia dan juga Keluang Man. Itu dua aku nak buat. Keluang Man pun kita dah banyak kali dengar jugalah. Cubaan nak difilmkan. Itu pun problem juga tu. Aku baru nak tanya kau lah pasal Keluang Man. Kenapa? Problem dia sebab
bila kau cakap pasal superhero Melayu ni, superhero Malaysia yang dah establish macam Keluang Man ni, especially kan, dia ada isu-isu yang belakang tabir yang sangat kritikal juga. Bukan di hadapan tabir je. Sebab aku involve juga. Bukan tak involve, aku pernah involve dengan Keluang Man ni punya isu ni. Yang paling berat sekali kan isu IP bro. Bukan nama-nama kecil yang nak ambil Keluang Man jadi filem aksi hidup. Sebelum ni aku pernah borak dengan Muhammad Khalid, dia nak buat Keluang Man. Lepas tu later on bila aku jumpa Aziz pula, Aziz dah jumpa dah pun owner Keluang Man. Lepas tu jumpa orang ni claim ni IP dia dan masih sekarang tak settle lah. Abang Aziz dah lost interest dah. So benda ni berat tau. Lepas tu ada yang terbaru kau tahu? Apa? Pasal Keluang Man ada nak diusahakan oleh kawan-kawan kita juga sebenarnya, tapi benda tu tak boleh di-expose kat sini lah, benda tak confirm lagi. Kau tak ada dengar Itu jadi filem tak? Filem. Dan dengan bajet yang besar. Tapi sebelum PKP tu, lepas PKP tu tak tahu. Kita macam-macam kemungkinan ada kan. Itu dah hampir-hampir lah tu. Tapi nanti kita cerita off record lah. And then kalau betul-betul nak buat dengan bajet yang besar, for a start aku akan buat animasi lah kot. Aku tak buat live action kot. Animasi boleh cheat macam-macam benda. Tapi kalau aksi hidup ni, kau bayangkan lah orang Melayu pakai kostum. Tapi pakai tak boleh ke kalau... Apa dia? Tak, apa yang aku terfikir kan. Apa yang aku terfikir lah. Kalau filem superhero, dekat Malaysia kalau... bukan macam kau cakap tadi, budaya kita susah nak terima orang pakai kostum apa semua kan. Betul. Kenapa tak kita buat sesuatu yang lebih grounded? Maksud aku superhero yang tak terlalu extravaganza, yang tak terlalu bombastic kan. Sesuatu yang lebih yalah grounded, bajet pun tak terlalu besar. Contoh macam tak tahulah nak katakan The Crow tu boleh dianggap superhero juga tak? Tapi aku suka treatment dia. Kalau kau nak treatment superhero grounded dan kau nak buat kat Malaysia boleh. Yang tu kalau template dia yang reference yang senang orang nak faham, dan aku boleh bagilah kalau kau tengok superhero macam Daredevil dengan Punisher Okay, kalau kita buat superhero macam reference dia Daredevil dengan Punisher, diorang ini adalah street level superhero. Diorang punya kuasa ialah kuasa-kuasa martial art, seni mempertahankan diri, kuasa-kuasa melibatkan senjata macam Punisher. Dan diorang ni kalau kau tengok siapa-siapa pun boleh jadi asalkan dia ada motivation, diorang ada niat, diorang ada kesungguhan dan diorang ada benda nak diperjuangkan. Itu kalau kau fikir yang grounded, itu yang aku boleh bagi. Dan kalau kita tengok isu-isu yang berlaku hari-hari menjenayah kan, contohnya macam kes ragut, kes yang berlaku kat jalanan. Superhero macam ni boleh buat. Tapi kalau kau fikir yang kalau siapa-siapa kat luar sana yang fikir yang pakai cape, yang boleh terbang, yang terlalu extravagant macam tu kan, itu tak boleh. Tapi kalau kau bagi contoh macam tu, itu mungkin boleh bagi aku. And then boleh lah. Belum boleh. Bukan tak boleh lah. Belum. Memang tak boleh. At the time ni belum boleh lah. Belum boleh. Market tak cukup matang lagi. So itulah aku terbuka kepada macam-macam jenis style lah. Maksudnya kalau nak dibuat dekat Malaysia ni, aku terfikir yang itulah. Benda yang grounded, benda yang common. Dia punya villain dia pun mungkin seorang datuk yang kaya raya. Lepas tu macam Kingpin kan. Benda-benda yang tak terlalu extravaganza macam itulah. So possible lah kalau nak buat kan. Yang itu boleh. Kalau kau bagi contoh yang macam tu, yang aku tak terfikir tadi, yang tu boleh. Sebab dia grounded dan dia ada isu-isu semasa, politik ke, ekonomi ke, bencana-bencana macam pandemik ni ke, jadi bermuncul satu hero ke whatever, yang tu boleh. And then the story must be strong lah. Aku rasa Malaysia ni dia sensitivity dia tinggi bro. Kalau nak buat cerita superhero sensitif. And the story tu kena peka dengan benda-benda sensitif tu. Macam elemen bangsa, elemen tradisi, elemen budaya, elemen sejarah. Yang ni kerja writer ni kena buat benda-benda macam ni. Keterbukaan dalam penceritaan tu kena peka lah, kena peka. Ya. Negara-negara jiran kita, Indonesia, Thailand, Filipin, kalau ada Vietnam, kalau kau dapat tahulah, diorang ni
tak jauh beza dengan kita. Maksudnya kita punya surrounding, kita punya orang-orang dia semua. Dan diorang Indonesia, yang aku tahu Indonesia dah berjaya buat satu Gundala. Negara-negara lain ni ada tak? Kalau ada, kenapa diorang boleh? Okey, sebab kalau kita tengok kejayaan, bukan kejayaan lah, kalau kita tengok portfolio atau kita tengok kredit yang ada pada negara-negara macam kau cakap tu kan, negara jiran kita macam Indonesia, Thailand pun dah ada. Dulu ada satu cerita tajuk dia Garuda, aku ingat lagi tahun 2005-2006 tu. Dia buat superhero ni sebab memang dia punya elemen budaya tu, bila dia showcase dekat sinema, dekat pawagam, orang boleh appreciate dan juga boleh terima sebab cara dia paparkan kat skrin tu memang nampak serius dan dia punya orang kata tu cinematic punya scope tu nampak serius. Aku bagi contoh, ada beberapa superhero yang kita buat, dah lah cerita tu nak buat serius tapi menggunakan elemen-elemen yang boleh kata lucu lah. Kita bagi contoh Cicak Man kan, ataupun Badang kan. Dia isu dia serius tau sebenarnya Badang tu. Kalau kau tengok cerita Badang, isu dia serius. Story dia serius. Dan dia punya tema pun serius. Tapi bila kita tengok pelakon dia, kita tengok kostum dia, kita tengok macam mana dia portray lirik skrip, dan even cara dia buat direction filem tu ke mana, kita nampak macam filem tu ke tahap bukan setakat lucu, dia ke tahap menjengkelkan. Tapi kalau kita tengok production value daripada Garuda, daripada Gundala dan daripada semua Garuda bukan Indonesia ke? Garuda tu bukan perkataan Indonesia ke? Dia memang daripada Indonesia tapi dekat Thailand tadi. Filem Garuda ni daripada Thailand. Filem Garuda yang kita dia daripada Thailand. Oh ya. Sebab Garuda ni ada satu mitos yang sebenarnya di share dengan seluruh Nusantara ni tau. Dan filem Garuda yang kemasukan dia daripada Thailand, bukan daripada Indon. Ada filem tu dari tahun 2005-2006, aku ingat. Aku pernah review filem Garuda ni dekat majalah Jom kat Karangkraf dulu. Kalau Thailand aku ingat Mercury Man. Mercury Man pun ada. Itu pun nampak serius juga tu. Walaupun judul dia Mercury Man tak berapa serius. Itu memang serius lah. Itu memang serius lah. Sebab fan dia, peminat dia, penonton dia ataupun khalayak ataupun masyarakat yang menonton, dia main peranan besar juga tau penerimaan superhero tu. Tapi kalau kau cakap kita nak buat untuk Malaysia, kita kena main yang grounded. Kita tak boleh main macam Papaya lah, Badang lah, Cicak Man. Zaman tu dah habis. Ataupun kalau nak buat juga, biar orang lucu. Jangan sekejap lucu, sekejap lucu saja. Kalau lucu betul. Kalau kau ingat dulu satu cerita yang Zizan berlakon tu, Kapau tu, itu memang lucu. Aku boleh terima dah. Aku pun kenal lah dia punya pengarah tu, Chang tu. Aku pernah borak dengan dia, memang dia nak buat cerita tu lucu. Elemen-elemen tu sebenarnya sampingan dia, elemen-elemen yang berat lain. Kalau lucu all out. Tapi kalau serius macam Gundala dengan Garuda, macam Mercury Man ni kan, yang ni kena banyak buat research dengan umum lah. Production value kena tinggi. Yalah, macam yang kita tahu, macam kau kata Badang, Cicak Man tadi tu, aku rasa dia orang masih takut nak buat serious all the way lah kan. Pasal itu pasal dia ambil pelakon komedi safety net lah macam aku kata tadi. At least kalau orang tak tengok sebab cerita tu, orang tengok pasal pelawak tu kan. Komersial lah, dia nak yang komersial. Komersial tak boleh kita cakap gitu juga. Kalau action pun komersial juga, serious pun komersial juga. Kalau kita buat semua 100% action pun still komersial kalau betul cara dia. Komersial kan? Komersial ni yang aku cakap, bila kau sebut Badang dan Cicak Man, dia punya komersial lah, kita tengok siapa pelakon dia. Bila kau dapat nama macam Dato' Alif Shukri, benda tu komersial sebab dia tu banyak benda-benda yang kontroversi dan banyak-banyak yang mudah diviralkan, automatik komersial. Cicak Man, kau tengok siapa yang buat dan siapa yang berlakon. Filem tu hancur pun dia masih lagi komersial juga sebenarnya. Komersial ni dia banyak angle lah sebenarnya, Bob. Itu kalau kau fokus pada komersial pelakon tu lah. Nakkan shortcut lah lebih kurang, betul? Nakkan komersial yang okey lah, betul lah tu. Itu pasal lah juga dia pilih pelakon-pelakonnya tu. Semua tu lah terlalu lama lah aku menunggu kan, daripada Cicak Man 1 sampai sekarang tak ada lagi usaha yang ke arah betul-betul serius lah. Walaupun kita ada banyak cerita genre lain tau yang bukan superhero, buat genre yang serius yang dulu kita tak buat, lepas tu sekarang kita dah buat dan berjaya kan. Contohnya Pascal, Police Evo, benda-benda tu kita tak buat dulu. Kita tak berani dia nak buat, tapi berjaya juga sekarang. Cuma superhero ni masih belum lagi. Dan baru-baru ni nanti kita akan ada filem
arahan Samsul, Mat Kilau. Itu pun aku dapat tengok sikit-sikit dia punya treatment dia lebih kepada benda-benda yang bukan tak terlalu epic punya, bukan serius lah. Dia ada unsur-unsur komersial yang tinggi lah, fighting dia, kostum dia buat benda yang macam tu lah. Pada aku tu satu usaha yang bagus lah. Kau rasa macam mana? Bagus. Tapi kalau berdasarkan topik perbualan kita hari ni, masih lagi tak bermain dekat area yang kau cakapkan tadi lah. Dia masih lagi main area yang memang ada reference yang kuat, memang ada orang yang menantikan untuk tengok filem tu lah. Tapi itulah, bila kita nak cuba sesuatu yang sebelum ni ramai orang skeptikal, termasuk aku kan, benda ni sebenarnya dia kena buat beberapa kali lagi. Sebab apa? Kita sebenarnya dah ke belakang, makin lama makin terlambat. Bila Indon dah buat, bila Thailand dah buat, kita tak start, itu jadi ketinggalan tu. Dan kita masih lagi nak main formula lama. Kita punya market, industri filem, sebab aku sebut filem kan, industri filem kita, dia punya sasaran utama atau dia punya target utama kat Malaysia ni, kalau kau fikir dia keuntungan dia. Kalau filem-filem art, jarang nak buat filem main kat wayang lah maksud aku. Selain pada dua watak yang kau kata tadi, Captain Malaysia dengan Peluang Man kan, ada tak filem-filem, ada tak komik-komik lain atau daripada novel ke apa yang kau rasa boleh adaptasi ke jadi filem? Sebenarnya dah ada tau. Sebenarnya dah ada baru-baru ni. Tapi itu pun production value dia tinggi, popularity dia pun meluas, bajet dia pun besar, marketing dengan publicity dia pun meletup. Filem ni aku masukkan ni ialah berdasarkan novel Ramli Awang Mursyid, Tamburuo. Tamburuo tu bagi aku superhero tau. Yalah kan aku dah mention tadi. Kalau nak buat filem Tamburuo tu, dia tak boleh one off. Sebab dia berdasarkan novel, bukan berdasarkan komik. Kalau berdasarkan novel ni, kalau tiba-tiba hujung filem, kita ambil contoh filem Tamburuo. Kalau hujung dia tiba-tiba kau dapat teaser yang sebenarnya Ramli Awang Mursyid punya universe ni akan expand sebab dia dapat surat daripada Panglima Laksamana Sunan. Kalau kau baca Ramli Awang Mursyid punya novel, Laksamana Sunan ni daripada trilogi ataupun saga Bagaikan Puteri tu. So bila aku nampak ending dia akan ada connection between Laksamana Sunan dengan Tamburuo, aku dapat membayangkan diorang akan berjumpa dalam satu filem yang bertajuk Majika. Ini novel lagi satu Ramli Awang Mursyid. Majika ni adalah satu novel yang mana all the characters dalam novel-novel Ramli Awang Mursyid yang power-power daripada Adam, daripada Tamburuo, daripada Bagaikan Puteri Laksamana Sunan, dia bertembung tau. So bagi aku excited. Tapi disebabkan tahap apa, mungkin kutipan box office ke atau mungkin produksi ke, aku tak tahu. Dia tiba-tiba after Tamburuo tu habis, plan nak sambung tu tak ada dan aku tak ada jawapan dia sampai sekarang. Bagi aku effort nak buat cinematic universe Ramli Awang Mursyid tu, cinematic RAM tu, itu ada satu, bagi akulah, satu official cinematic superhero universe Malaysia yang padu. Sebab kita dah ada base dia. Base dia adalah karya-karya Ramli Awang Mursyid. Walaupun bukan komik, tapi dia punya protagonis dia punya lead karakter dia semua berunsurkan superhero bro. Okey, itulah aku pun setuju apa kau cakap tu. Cuma aku pelik jugalah kenapa filem tu kurang dapat sambutan. Aku rasa dia tak sambung pun pasal kutipan jugalah aku rasa. Fanbase Ramli Awang Mursyid besar betul. Fanbase dia. Tapi dengan fanbase yang begitu besar pun kenapa filem tu masih tak tahulah gagal ke tak, tapi kurang berjaya lah. Sebab fanbase orang yang membaca novel dan fanbase orang pergi wayang dekat Malaysia ni, itu dua grup yang berbeza tau. Itu dua database yang berbeza. Kalau kau tengok orang yang membaca novel, yang follow novel Ramli Awang Mursyid atau novel lah as a whole, dengan grup atau kumpulan yang menonton wayang, grup yang menonton wayang ni lagi ramai, jauh lebih ramai daripada orang baca novel. Dia punya percentage. Aku tak tahu exact number dia berapa, tapi kita ambil percentage penduduk Malaysia 30 juta lah, purata 30 juta kan. Aku rasa tak sampai berapa juta pun yang baca novel and then akan pergi tengok wayang. Okay? Tapi kalau kau tengok percentage yang pergi tengok wayang tapi tak baca novel, itu jauh lebih ramai. Faham?
It's a numbers game lah. It's a numbers game lah. Dan benda ni kena constant. Buat benda apa-apa, buat karya apa-apa ni constant. Sebab tu MCU boleh berjaya sebab every year dia akan keluar naskah. Every year dia akan keluar karya. Macam tu juga dengan filem-filem lain. Tapi kalau kat Malaysia ni satu lepas tu senyap susah. And then bila kau dah buat sama-sama macam Cicak Man kan. 1, 2, 3 dah jauh dah. Dah jauh sangat dah. So jadi cerita tu jadi dah tak sedap lah. Nak pergi jauh. Dia kena constant tau. At least 1 tahun. 1 tahun kena satu. Kalau kau lah buat satu filem superhero, apakah nama watak superhero tu dan apa power dia? Kalau boleh lah tiba-tiba orang bagi kau duit, segedebu berapa juta, tak kisah. Apa yang akan keluar daripada kepala otak kau? Batu jemala kau tu. Weh, aku kan kalau orang bagi duit dan nak buat filem, aku tak buat baru tau. Ni aku serius cakap, aku tak buat baru. Aku akan buat benda yang aku minat dan aku rasa benda ni aku nak work out sejak daripada aku sekolah lagi. Ya, benda yang aku cakap ni, benda yang aku cakap ni Captain Malaysia lah. Sebab aku ada 3 fasa tau mengenali Captain Malaysia ni. Fasa pertama, bila aku baca mingguan kanak-kanak kat sekolah, dulu wajib tau beli mingguan kanak-kanak kat sekolah. Aku tak nak baca apa yang ada dalam mingguan kanak-kanak kat surat khabar. Masih tutup khabar tau. Dia tak ada pun dalam majalah. Aku memang nak baca lukisan Abang Yo, aku memang baca Captain Malaysia je. Sebab bagi aku, masa tu aku dah start baca komik America US. Aku nampak, wow. Dia ada unsur Superman, dia ada unsur Captain America dengan color bintang dengan bulan tu. Dia ada banyak unsur-unsur komik barat kat situ dan aku sangat relate dengan Captain Malaysia dengan nama Captain tu saja. Padahal tak perlu pun nama Captain Malaysia. Dari mana dia dapat gelaran Captain tu kita pun tak tahu. Tapi disebabkan sebab dia dari Captain America, dia nampak komersial. Mungkin pencipta dia, aku pernah interview Abayo dulu masa kerja kat Karangcraft, aku interview majalah untuk artikel Captain Malaysia ni. Pencipta Captain Malaysia ada 3 orang, Abayo, Kartikana dengan Haji Syamuddin, big boss Karangcraft. The reason dia nak buat Captain Malaysia ni memang suruh budak-budak baca majalah Mingguan Wanita tu memang berjaya. And then aku follow, aku kumpul, aku potong, aku letak dalam buku sekolah, buku latihan. Dan tiba-tiba benda tu dah tak ada. And then bila aku masuk fasa kedua adalah bila aku baca majalah Geliati pada tahun 2000, masa itu series Ujang drop lah. Sebab Ujang pun nabla, lawak dia pun tak lucu. Aku dah berpindah ke Geliati. Dalam majalah Ujang sale drop. Lepas tu kau pergi Geliati. Geliati ada lagi ke masa Ujang drop? Ada. Oh ya ke? Ada. 90 lebih? Ujung 90-an. Serius? Geliati? Geliati lagi lucu daripada Ujang lepas Ujang keluar. Masa tu ada karakter Buragas kalau kau ingat. Dia, kalau gila-gila ada Profesor Serba tahu, kalau majalah Ujang ada Dame Ramboy. Zaman kemuncak Geliati yang bagi aku sangat lucu adalah bila ada karakter nama Buragas. Zaman tu lucu. Dan dalam iklan muka surat belakang beberapa isu, dia kata dia nak buat solo single issue Captain Malaysia. So minat aku untuk lihat Captain Malaysia ni dalam bentuk komik balik membuat. Tapi benda tu tak keluar. Dan aku tanya Bayus sebab apalah benda tu tak keluar. Sebab kena reject dengan pihak pengurusan lah. Dan fasa ketiga, aku dah dapat the whole story dan aku rasa kalau aku besok dah ada duit, kalau besok aku ada orang bagi aku budget, bila aku ada team production, bila aku dapat jadi penerbit ke pengarah, aku nak buat Captain Malaysia bro. Sebab aku tahu aku nak jumpa siapa, aku nak sign kontrak dengan siapa, aku nak deal dengan siapa, aku nak buat cerita apa, aku dah tahu. Sebab aku memang follow daripada dia zaman mula-mula keluar, zaman Mingguan Kanak-Kanak lu. So jawapan kepada soalan kau tadi, aku memang nak buat Captain Malaysia. And the origin tu atau dia punya story, memang look and feel memang macam kau cakap tadi, memang macam Gundala, memang macam cerita-cerita yang grounded. Dan the only thing yang aku tak ubah adalah nama saja. Tapi yang lain macam kostum, origin tu aku kena ubah sikit. Sebab kalau aku buat CBG, dia akan jadi macam MCU. Kalau MCU tu buat CBG memang lucu. So aku kena ubah kostum dia, aku kena cari pelakon yang best dan aku akan buat benda tu bersambung lah. Aku tak akan buat one off. Sebab dia punya villain pun boleh tahan juga best. Siapa pelakon dia? Pelakon Captain Malaysia. Captain Malaysia. Kalau kau nak cast lah pelakon. Kalau kau tanya aku nak ambil pelakon yang, tapi aku kena build dia sikit lah. Aku tak boleh lah. Apa dia? Engkau akan berlakon bro. Kau akan berlakon. Ada satu karakter wartawan tu kau kena berlakon.
Uh, aku akan pilih Beto lah bro. Beto. Aku nak Beto. Tapi dia kena terlalu kecil dan rendah. Itu ada. Kalau kau tengok benda ni, benda ni pernah berlaku dekat Hollywood. Pernah berlaku kat Indonesia. Michael Keaton. Michael Keaton boleh buat cameo orang jahat. Sebab lately aku nampak Michael Keaton suka berlakon orang jahat. Tak, Michael Keaton rendah kan dulu. Batman paling rendah kan. Masih Michael Keaton dipilih mula-mula jadi Batman, semua orang tak suka sebab apa tahu? Sebab masih dipilih jadi jadi Batman tahun 89 kan. Tahun sebelum tu dia berlakon Beetlejuice. Semua orang kecam dia tau. Yalah, dia komedi kan dulu. Tiba-tiba jadi Batman, bila dah keluar wayang baru orang sayang kat dia. Yalah. So IP siapa punya? IP Karangcraft punya. Tapi Karangcraft sekarang ataupun sebelum ni, bila kau cakap kau nak buat something big, kau nego je jadi. Dah jadi kat Tamiruo dah pun. Tamiruo Allah 21 punya, Allah 21 Karangcraft punya. Kau nego cantik, deal baik, kau sign, tengok kontrak, ada lawyer, jadi. Sebab Malaysia ni besar mana? Kenapa kau tak usahakan? Kau buat skrip, cari pelukis, deal dengan diorang. Aku rasa aku dah jawab soalan tu mula-mula tadi kot. Aku busy lah bro sekarang. Yang mana? Aku busy. Aku busy. Alah, busy itu alasan senang. Tiba-tiba kalau ada orang call aku, Faizal, berapa klien atau berapa gaji kau dapat sekarang? Kalau dia kata dia nak counter 2 kali ganda, 3 kali ganda, dan aku stop kerja aku sekarang, aku buat filem Captain Malaysia tu. Dengan keadaan PKP aku boleh buat. Betul, dengan keadaan MCO lockdown aku boleh buat. Bukan filem, kita mula dengan komik lah. Start komik balik. Komik. Komik boleh buat. Tak ada masalah. Aku ingat aku sebut filem. Kenapa tak ada? Tak adalah. Kenapa tak ada usaha tu? Komik Captain Malaysia tu nak dibuat balik, reboot, remake ke apa? Ada usaha bro. Tapi malas. Orang yang nak buat tu malas. Tapi kau cakap tadi kan, kau daripada kecil kau suka Captain Malaysia tu, kau suka dia dengan dia punya elemen, dia pakai cape, baju ada tang apa semua kan, dengan elemen-elemen barat kau cakap kan. Tapi kau kata Malaysia tak menyanggahi kau punya pendapat sebelum tu ke? Kata Malaysia tak ready dengan benda-benda yang macam tu. Sebab tadi kau cakap ada orang bagi aku duit. Ada orang bagi aku duit, aku buat. Tak ada duit aku tak nak buat bro. Tapi kau buat tu tak memikirkan market lah, maksudnya kau buat je lah. Tak, sebab aku banyak duit bro. Aku banyak duit. Kalau filem tu tak laku pun duit aku dah dapat, payment aku dah dapat. Orang macam ni kita tak nak ni. Banyak filem-filem yang tak laku kan. Cicak Man, Badang apa semua, diorang punya kru, diorang punya pengarah, penerbit dah dapat duit. Filem tak laku diorang tak peduli. Aku akan jadi orang macam tu kalau kau bagi aku duit. Aku tak fikir dia untung tak untung. Filem superhero kat Malaysia ini terbuka bukan kepada treatment yang aku kata tadi lah. Apa saja yang ada unsur-unsur superhero yang paling kau suka, 3 dekat Malaysia. 3 ikut urutan 1, 2, 3. Aku suka ni ada muzik. Aku suka 6 Jahanam. 6 Jahanam. Nombor 3. 6 Jahanam. Itu nombor 3 lah. Nombor 2? Puteri Gulung Ledang. Nombor 1? Captain Malaysia aku nak buat tu lah bro. Filem yang dah ada. Filem yang dah ada? Aku boleh fikir 2 je lah bro. Yang aku dah tengok tak masuk 6 Jahanam dengan PJL tu aku tengok banyak kali. Sebab tu aku boleh cakap 2 tu. Aku tak boleh fikir yang ketiga. Sebab dia superhero yang unsur-unsur elemen superhero yang serius tau. 6 Jahanam tu pasal dia ada weapon, dia ada gang, dia ada penjahat. Nanti kita buat satu video bedah 6 Jahanam lah aku ingat. Pasal aku pun minat filem tu. Aku paling suka masih filem tu. Pada aku filem tu terlalu melangkaui zaman lah. Dia dah buat elemen konsep fusion. Masa tu dia dah buat fusion dah. Modern dengan tradisi, dengan campur juga dengan budaya negara lain. Senjata-senjata dia. Aku rasa P.Ramlee memang lain macam lah. Betul. Betul. Sebab filem tu walaupun kita tahu, kalau penggemar P.Ramlee tahulah sebenarnya template dia tu template daripada filem Akira Kurosawa kan?
Kurosawa. Tapi sebab P. Ramlee ni genius, dia ambil template aja. Dia sebenarnya banyak ambil template. Filem Dia memang. Dia ambil filem-filem Hindustan, dia ambil filem-filem bukan filem, cerita-cerita daripada 1001 Malam, daripada Arabian Nights, dia ambil cerita daripada Akira Kurosawa. Lepas tu dia masukkan dengan dia punya ideologi, dengan dia punya template, dengan dia punya jalan cerita. Itu yang kau dapat tengok Lima Abu Jalapuk, kau dapat tengok Ahmad Albab, Tiga Abdul, Enam Jahanam. Dia genius dari sudut dia boleh mengadunkan budaya kita masuk ke budaya dia, bukan budaya kita masuk budaya kita. Itu genius dah. Sebab tu Enam Jahanam ni is the element of Asian superheroism. Superheroism Asia lah. Bukan itu je, even bahasa pun. Bahasa pun dia buat bahasa yang tersendiri kalau kau perasan dalam filem tu. Cara perbualan dia ada fusion kat situ kan. So nanti aku nak tengok lagi sekali, kita buat video lah. Boleh. Sebab filem Enam Jahanam tu memang dia melekat dah. Itu filem kedua aku nak buat. Kalau lepas kata Malaysia tu berjaya, aku nak buat filem remake Enam Jahanam dengan template aku. Modern setting. Opening dia macam opening cerita John Woo ataupun cerita Christopher Nolan dah. Dia very heavy. Dia ada 2 pistol. Yalah. Kalau kau tengok dia ada 2 tepi. Dia ada 2 tepi. Yang ni tepi dia tukar dengan weapon lain lah. Tapi towards the end of my film, tepi tu akan keluar juga. Okay, aku rasa itu je lah. Kalau boleh kesimpulan sikit lah daripada tajuk ni, dan seminit 2 minit kau nak simpulkan apa-apa. Okay, industri filem kat Malaysia ni dia tak secantik industri muzik atau industri hiburan lain tau. Industri filem kat Malaysia ni satu industri yang dah lalu zaman keemasan dia, dah lalu zaman hebat dia, masih jalan ampas apa sebelum ni. Dah masuk tahun 2021 dan zaman milenium ni, kita nak ulang balik zaman tu, itu agak mustahil. Bukan mustahil, agak mustahil. Jadi bila kau sebut je cerita superhero Melayu, superhero Malaysia yang ada di Malaysia, aku cakap it's a long way ahead lah. Itu kesimpulan aku. Zaman kegemilangan kita tu bila? Zaman jalan ampas lah, 50-an. Film. Zaman tidur jalan ampas kat Singapura. Tapi pada aku late 80s dengan early 90s pun okey pada aku lah. Filem Malaysia. Sebab sebab ada, tak tahulah, masa dulu ada macam filem-filem arahan Zulkifli M. Osman, Aziz Osman. Tak tahu, ada benda-benda yang aku rasa sukalah vibe tahun-tahun tu punya filem. Aku pun setuju juga. Sebab masa tu tak banyak avenue. Production pun best masa tu. So, okay, itu je lah. Okay, kita boleh. Tengok ada tajuk lain. Kita cuba bedah Enam Jahanam. Okay, Mr. Faizal, terima kasih. Sama-sama. Luangkan masa. InsyaAllah, terima kasih kerana menjemput saya, dan kalau boleh lah, kita akan buat sambungan lagi lepas ni. Boleh. Okay? InsyaAllah boleh. Right. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Peace out.